Assalamualaikum murid-murid tahun 3. Jom kita buka buku. Hari ini kita akan belajar seni anyaman berzaman. Okey, jom kita tengok bahasa seni visual yang kita guna pada minggu ini. Apa maksud anyaman kelarai? Anyaman kelarai ialah corak atau motif berbentuk dalam pada anyaman. Dua jenis warna yang kontra digunakan bagi menunjukkan kesan. Antara jenis kelarai ialah kelarai berasaskan flora, fauna, geometri, berbentuk abstrak dan tempat ataupun pencipta. Tahukah murid-murid, anyaman sama maksud dengan perkataan kelarai, iaitu kertas yang disusun bertindih-tindih atas dan bawah. Seterusnya bahasa seni visual kontra. Kontra wujud jika ada unsur-unsur seni yang bertentangan atau bercanggah dalam sesuatu gubahan. Fungsi kontra ialah untuk menarik perhatian dan memberi fokus. Seterusnya kepelbagaian. Kepelbagaian wujud hasil penggunaan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza dalam sebuah gubahan. Kepelbagaian dapat memberi gaya, variasi tenaga dan daya tarikan dalam sesuatu gubahan atau hasil karya. Seterusnya bahasa seni visual warna. Warna ialah unsur yang membezakan sesuatu benda. Baiklah murid-murid, buka muka surat 86 buku teks PSB kamu. Perhatikan maksud anyaman. Sekali lagi anyaman merupakan proses untuk menyiapkan jalur-jalur secara bersilang bagi menimbulkan corak Okey, ada pelbagai jenis bahan yang boleh dibuat sebagai anyaman. Kita tengok satu-satu. Tengok gambar pertama, anyaman daripada lidi kelapa sawit. Nah, cuba tengok. Dengan lidi kita boleh buat anyaman murid-murid. Seterusnya tengok anyaman rotan. Daripada pokok rotan kita boleh buat anyaman. Macam ni yang ditunjuk. Macam tu rupa bentuk pokok rotan. Seterusnya anyaman yang diambil daripada sumber pokok ribu-ribu. Pokok ribu-ribu ialah sejenis pokok paku pakis. Seterusnya anyaman pandan yang diambil daripada pokok pandan. Daun dia tu kita tahu kan pokok pandan ni macam-macam kegunaan. Seterusnya pokok yang sangat popular iaitu pokok mengkuang yang sentiasa diambil untuk proses anyaman pokok mengkuang. Satu lagi pokok yang pelbagai kegunaan ialah pokok buluh. Buluh juga boleh kita buat sebagai sumber untuk menghasilkan anyaman. Cikgu harap kamu dah kenal pokok-pokok murid-murid yang boleh menghasilkan anyaman. Okey, buka muka surat 87 untuk kita tengok teknik anyaman selang-seli murid-murid. Teknik anyaman selang-seli adalah anyaman biasanya dihasilkan daripada dedaun. Bolehkah anyaman dihasilkan menggunakan media lain? Boleh, selagi ia berselang-seli dan ada perbezaan warna Tengok pada media. Media kita boleh guna kain felt, kertas warna, ribbon plastik. Okey, tengok pada tapak anyaman. Boleh kita buat sebagai garisan lurus, garisan melengkung, garisan penjuru. Garisan tu kita buat, lepas kita buat kita gunting tapi tak putus. Untuk tapak anyaman kita gunting tidak putus ikut garisan. Okey, seterusnya murid-murid tengok, perhatikan hasil anyaman yang menggunakan garisan lurus. Dia tegak. Okey, hasil anyaman yang menggunakan garisan melengkung, dia sedikit melengkung. Garisan anyaman yang menggunakan garisan penjuru, dia lebih bersudut dia bergantung pada kertas anyaman hasil anyaman tu. Kalau kertas anyaman tu dipotong pelbagai bentuk, dia akan menjadi bentuk sama macam yang dibuat pada permukaan kertas tapak anyaman. Murid-murid, pastikan tapak dihasilkan dalam saiz yang sama pada setiap lajur. Pastikan tapak anyaman yang dipotong tidak putus di hujungnya murid-murid Tadi tapak anyaman, ni kertas anyaman Kertas anyaman kita gunting sampai putus. Untuk kita anyam berselang-seli di atas kertas anyaman. Murid-murid, bila kita menganyam, kita boleh menyusun berselang-seli mengikut motif anyaman yang kita pilih. Sama ada motif flora atau motif fauna. Kamu akan nampak perbezaan antara atas dan bawah kertas yang disusun Semakin banyak kertas yang disusun, semakin nampaklah motif yang kamu nak tunjukkan Murid-murid buka muka surat seterusnya iaitu kelarai. Mari kenali jenis anyaman kelarai. Corak atau motif pada anyaman dikenali sebagai kelarai. Okey, kelarai pertama kelarai kembang. Seterusnya kelarai bunga atur. Seterusnya kelarai kepala lalat. Seterusnya kelarai siku keluang. Seterusnya kelarai tampuk jantung. Seterusnya kelarai mata bilis.
Murid-murid, kelarai memberikan kesan jalinan pada corak. Harmoni pula dapat dilihat pada corak kelarai yang berulang-ulang. Semua murid-murid tengok gambar makcik ni, nenek-nenek ni. Siapa nenek? Nama dia ialah Puan Ngot binti B. Beliau adalah tokoh anyaman. Beliau berasal daripada Asajaya Sarawak. Beliau telah dianugerahkan tokoh adi guru Anyaman Pandan Tikar Bergerang oleh Lembaga Kraf Tangan Malaysia pada tahun 2014. Hebat tak kamu punya tokoh ya? Tokoh anyaman. Okey murid-murid, buka muka surat 89. Kita tengok proses menganyam. Tahukah kamu cara membuat anyaman? Mari hasilkan anyaman dengan corak kelarai bersama-sama. Ini adalah simulasi ya murid-murid. Tengok dulu. Kita akan buat anyaman ni sama-sama minggu depan. Okey, mula menganyam dengan bermula daripada sebelah kanan paling atas nombor 1 hingga nombor 15. Kemudian disusun daripada atas ke bawah 1 sampai 11. Lihat hasilnya. Begitulah seterusnya ya. Ini pula contoh kedua ya murid-murid. Sama je jalan kerja dia, bermula daripada kanan ke kiri dan habiskan sehingga daripada atas ke bawah. Tips untuk murid-murid, penghasilan kelarai boleh dipermudahkan dengan menggunakan penomboran grade. Okey murid-murid, cukup setakat ini dahulu. Kita akan berjumpa pada video yang akan datang untuk membuat kelarai bersama-sama minggu hadapan. Minggu ni kamu akan salin nota dan jawab soalan yang cikgu bagi di dalam kelas nanti ya. Okey murid-murid, Assalamualaikum semua. Bye-bye.